أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Kita masih lagi diberi peluang, diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam rumah Allah, beriktikaf, berzikir, melaksanakan ibadah wajib dan sunat dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan dalam kitab Hadis Qudsi, dalam perbincangan berkaitan dengan cinta Allah, masuk kepada hadis yang ke-28 muka surat 139 berkaitan dengan hadis perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukannya. Maknanya ciri-ciri orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-28, orang yang suka menolong sesama manusia. Muka surat 139. Orang yang suka menolong sesama manusia. Dan tajuk yang ke-29 pun lebih kurang sama, iaitu orang yang selalu menggembirakan sesamanya. Baik. Yang ke-28, qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Antara perbuatan yang boleh menarik cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang suka menolong sesama manusia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, perbuatan yang paling dicintai Allah ialah suka memberi makan orang miskin yang kelaparan, atau orang yang suka membayarkan hutang orang lain, atau orang yang suka melapangkan musibah ataupun kesusahan orang lain. Yang ke-29, perbuatan yang boleh menarik cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang selalu menggembirakan sesamanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling disukai Allah setelah menunaikan segala perkara yang fardu ialah mendatangkan kegembiraan dan kesenangan sesama muslim. Baik, bagi menghuraikan perbuatan yang ke-28 dan yang ke-29 ini, saya akan membaca kitab Mustikah Hadis Muqaddimah hadis yang ke-26 dan juga huraian berkaitan dengannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Baik, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menolong memberi nafas baharu kepada seseorang mukmin yang mengalami kesusahan, yang menyesakkannya dari kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah menolong melegakan kesusahan yang menyesakkannya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan sesiapa yang menolong memudahkan susah payah seseorang, nescaya Allah Subhanahu wa taala menolong memudahkan susah payahnya di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, nescaya Allah menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pertolongan yang diperlukan oleh seseorang selagi orang itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Baik, ini hadis matan berkaitan dengan menolong orang, membantu orang, menggembirakan orang, memudahkan urusan orang. Seterusnya sambungan daripada matan hadis ini, Rasulullah SAW sebut, sesiapa yang berusaha menjalankan sebarang cara, ini bab menuntut ilmu. Sesiapa yang berusaha menjalankan sebarang cara yang menyampaikannya mencapai ilmu pengetahuan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya dengan usahanya itu untuk mendapat jalan yang membawanya ke syurga. Maknanya bila kita berusaha untuk mendapatkan ilmu agama dengan berbagai-bagai cara lah, sehingga kita dapat ilmu agama, maka Allah memudahkan kita jalan untuk kita ke syurga. Jalan ke syurga. Sebagaimana dalam disebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala kehendaki dia seseorang itu mendapat kebaikan, maka Allah memberi faham kepada mereka berkaitan dengan agama. Baik. Dan tidak berhimpun sesuatu kaum, kata Nabi SAW, dalam salah satu tempat dari tempat-tempat yang dikhaskan untuk mencapai keredaan Allah dengan keadaan mereka membaca kitabullah, yakni Al-Quran, dan mentadarus Al-Quran sesama sendiri, melainkan turunlah ketenteraman kepada mereka. Dan mereka pula diliputi oleh rahmat. Maknanya kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk majlis zikir, duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majlis ilmu, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menurunkan, meliputkan kita ini dengan rahmat. Kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga, yakni kita semualah yang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, dikelilingi oleh malaikat. Ini anak-anak tahfiz ni sentiasa duduk dalam majlis ilmu, sentiasa berada di bawah payung malaikat. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mereka dipuji, maknanya orang yang duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, mereka ini, kata Nabi SAW, dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Allah puji sesiapa yang duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis menghayati Al-Quran, majlis yang baik. Allah puji di kalangan, di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi SAW sebut, sesiapa yang dilambatkan oleh amal usahanya dari mencapai kebaikan,
tidak akan dapat disegerakannya oleh nasab keturunannya. Maknanya dari sudut amalan kita tak boleh nak diwarisi oleh ayah, daripada ayah. Orang dalam nasyid sebut iman tidak boleh diwarisi. Kalau ayah itu orang bertakwa, anak tidak semestinya boleh mewarisi takwa ayah tu. Anak sendiri kena usaha. Anak sendiri kena usaha. Maknanya masing-masing individu mesti ada kesedaran untuk membina keimanan yang kukuh dalam diri, membina ketakwaan yang kuat, yang tinggi dalam diri. Masing-masing perlu mengambil berat. Baik, fokus kepada tajuk kita pada malam ini berdasarkan tajuk perkara yang ke-28 dan 29 daripada hadis kita ada kursi ini. Kita bawa kepada hadis Nabi SAW kepada rangkap yang berkaitan dengan tolong menolong antara satu sama lain melalui kitab Mustika Hadis ni. Baik, galakan memberi pertolongan. Kata pengarang kitab rahimahullah, tiap-tiap orang dalam alam kehidupan dunia ini sudah tentu mempunyai hajat-hajat dan kemahuan untuk mendapat manfaat dan mengelakkan mudarat. Jadi dalam kita sebagai hamba yang lemah ni, masing-masing ada kemahuan untuk mendapat manfaat kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan mengelakkan kita daripada terkena mudarat. Masing-masing ada usaha dan kemahuan. Sedang hajat-hajat dan kemahuan itu sebahagian besarnya tidak dapat dicapai melainkan dengan jalan bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Kehidupan kita di dunia ini kita tidak lengkap. Tak lengkap. Allah bagi kepada kita melihat, tapi kita tak boleh melihat semua perkara. Penglihatan kita terhad. Allah bagi pendengaran, kita tak boleh dengar semua perkara kerana pendengaran kita terhad. Allah bagi kita pemikiran sehingga mampu buat kapal terbang hebat seseorang, tapi terhad sahaja. Pemikiran, kecerdikan, pengetahuan Allah Ta'ala mengikut kehendak Allah. Allah ini maha berkehendak. Manusia juga mempunyai kehendak, tetapi kehendak manusia terbatas. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Mengikut kemahuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara ini. Oleh kerana itu, bila manusia ini lemah, perlu kepada bantu-membantu. Orang kaya ada kelemahan dia perlu juga dibantu. Orang yang tidak kaya pun kelemahan dia ada, dia perlu juga dibantu. Maknanya semua sesama manusia ini perlu bantu-membantu antara satu sama lain bagi melangsungkan kehidupan di dunia ini. Melangsungkan kehidupan di dunia, meneruskan kehidupan di dunia. Satu sama lain perlu. Maknanya kita tak boleh nak sombong. Orang kaya tak boleh nak sombong, orang miskin tak boleh nak sombong. Tak boleh nak ego. Masing-masing menghormati antara satu sama lain, gembirakan antara satu sama lain, bantu antara satu sama lain, susah payah masing-masing cuba untuk selesaikan antara satu sama lain. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Keadaan yang demikian tidak terlepas daripadanya seseorang pun. Maknanya berhajat ni tak ada seorang pun terlepas. Masing-masing mempunyai keinginan untuk ataupun mempunyai keperluan untuk dibantu. Cerdik seseorang macam mana sekalipun, dia kena dibantu. Lagilah orang susah, orang yang susah lagilah kena bantu. Kesempatan hidup, duduk dalam keadaan yang melarat dan sebagainya, perlu kita bantu. Maknanya antara satu sama lain memerlukan bantu-membantu. Tidak terlepas seorang pun, walaupun ia dari golongan yang senang lenang, ataupun yang mempunyai kuat kuasa, ataupun orang yang ada kuasa, mereka pun kena bantu. Perdana Menteri hebat dia macam mana pun, dia kena bantu. Raja yang di Pertuan Agong, Sultan dalam negeri-negeri,
Firaun dulu, semua kena bantu. Semua kena bantu. Orang bawah tolong buat kerja untuk dia. Kalau dia seorang, tak boleh. Perdana Menteri, tak apa, orang lain tak payah bantu saya. Saya seorang buat. Saya bangunkan negara, saya bangunkan ekonomi, saya bagi pendidikan ilmu kepada semua rakyat saya yang 32 juta ini. Jadi orang lain tak payah bantu. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Negara yang paling sedikit di dunia pun berapa ratus ribu rakyat dia, itu pun perlu dibantu, apatah lagi yang berjuta-juta rakyat. Maknanya naik sebagai kuasa, orang yang ada kuasa perlu dibantu, orang yang kaya perlu dibantu, apatah lagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Sebab itulah Nabi SAW saya jelas menyebut dari sudut ganjaran pahala, dari sudut fadilah bantu orang, Nabi SAW sebut dengan jelas dalam hadis ini. Oleh itu maka hidup secara bermasyarakat ada suatu tabiat semula jadi umat manusia. Ini natural. Tabiat semula jadi umat manusia ni hidup bermasyarakat. Orang yang hidup tidak bermasyarakat, tidak bergaul, dia ni di luar daripada tabiat manusia. Di luar daripada tabiat manusia, luar tabi'i kita kata. Luar tabi'i. Luar daripada tabiat manusia. Duduk seorang-seorang, tak nak bergaul dengan orang, tak nak bersembah dengan orang, tak nak mari surau, tak nak mari masjid, semayang di rumah je. Pasal apa tak nak mari masjid? Tak nak bergaul dengan orang. Ni jenis orang luar tabi'i. Tabiat manusia ni yang sebenar, dia nak bergaul, dia nak bermasyarakat, dia nak dibantu, dia nak membantu. Ni tabiat semula jadi. Kalau seseorang tu kedekut, di luar tabi'i dia tu. Tak nak aku bantu orang, aku sendiri pun tak tahu cukup ke dia nak makan. Tapi dia makan tak habis lalu, boleh bercakap macam tu. Di luar tabi'i dia. Jenis orang luar tabiat. Luar tabiat, tak kena dengan kehendak sebenar kehidupan di dunia. Kehendak antara hakikat realiti hidup di dunia ini adalah antara satu sama lain bantu membantu, bermasyarakat, bergaul, bersahabat, berjiran dan sebagainya. Maksud hadis ini antara lain menerangkan bahawa memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukannya, sama ada pertolongan itu kecil atau besar, amatlah baik kesudahannya, kerana ia bukan sahaja akan mendapat pertolongan dari orang lain kelak, bahkan Allah Azza wa Jalla tetap memberikan pertolongan yang sejenis dengan perbuatannya yang baik itu, bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, daripada hadis ini kita dapat mengambil pengetahuan bahawa memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan itu amat baik kesudahannya, kerana dia ada fadilah, dia ada kelebihan. Kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW hadis ini ialah sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia mungkin hari ni kita bantu orang, akan datang orang bantu kita. Atas dunia kita kata. Hari ni kita tolong orang, akan datang kita susah, orang tolong kita. Orang tolong kita. Kalaupun orang tidak tolong kita, orang tidak payah tolong kita kerana kita ni senang, orang tolong akhirnya pergi solat jenazah kita, bantu solatkan kita, bantu doakan kita. Semua itu antara kita dengan sesama manusia ni memerlukan antara sama lain. Kita perlu doa orang dari sudut rohani. Perlu doa orang lain tolong doakan kita. Bahkan fadilat orang yang mendoakan sahabat ni Nabi SAW sebut juga. Fadilat kita doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat, paling kurang. Jangan tinggal doa kepada sahabat-sahabat, para rakan-rakan, para suhu umat Islam ni. Kerana fadilat mendoakan kepada orang ni semuanya akan dapat.
Maknanya paling-paling tidak kalau seseorang meninggal dunia, kita pun doa, semayang jenazah dia, urus jenazah dia, ziarah kubur dia, dari sudut tu. Ataupun semasa hidup dia perlu pada bantuan, orang pun kenal dia tolong orang banyak ni, maka kita kena tolong dia. Itu dari sudut dunia. Dari sudut akhirat, Allah pun akan bantu dia. Dari sudut dunia juga, Nabi SAW sebut sesiapa yang memudahkan urusan orang, bantu orang susah, memberi kebahagiaan, kegembiraan pada orang lain, Allah akan gembirakan dia. Allah akan bantu dia balik. Allah tidak tinggal begitu saja. Allah memudahkan urusan dia. Bantuan Allah ni dengan berbagai. Urusan jadi mudah, rasa gembira, rasa happy dalam keluarga, dalam masyarakat, boleh berkawan dengan baik, tak ada masalah dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan diri, sentiasa tenang. Itu semua adalah bantuan daripada Allah. Allah Ta'ala bagi di dunia. Di akhirat Allah Ta'ala rahmat. Maknanya di dunia Allah Ta'ala bagi kebaikan, di akhirat pun Allah Ta'ala bagi kebaikan. Maka alangkah bahagianya orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada sesiapa pun dapat memberikan sebarang pertolongan. Bahagialah orang yang sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan melainkan Allah. Di akhirat nanti kita kata kita perlu bantuan. Siapa nak bantu kita? Atas dunia kita kata perlu bantuan, orang pakak tolong. Kita susah, orang pakak bantu. Tapi di akhirat nanti, kalau kita perlu bantuan, boleh ke kita minta bantuan dengan orang di akhirat, di pada mahsyar, dalam kubur ke, alam barzah, kita perlu bantuan, boleh ke Allah Ta'ala bagi boleh ke orang lain bagi bantuan, roh-roh lain bagi bantuan kepada kita? Tak boleh. Tak boleh. Di pada mahsyar tak boleh. Pada mahsyar tolonglah, tak boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, bila duduk di pada mahsyar, keperitan pada mahsyar itu menyebabkan setengah manusia itu tak boleh tahan. Lalu pergi cari orang yang boleh bantu, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mulakan perbicaraan ni. Tak tahan sangat dah, tunggu. Maka ada orang pergi jumpa dengan Nabi Adam, Nabi-Nabi yang kita kenal tu. Semua Nabi-Nabi tidak sanggup bertemu dengan Allah untuk bantu minta Allah Ta'ala mulakan perbicaraan. Akhir sekali Nabi Muhammad SAW yang tolong. Nabi SAW dengan izin Allah, Rasulullah berjumpa dengan Allah, mengada Allah, mohon supaya dimulakan perbicaraan pengadilan. Maknanya tak ada orang. Kalau susah, dahaga, tak ada. Masing-masing melihat diri sendiri, bagaimana untuk selesaikan masalah diri sendiri. Itu di akhirat. Maka sebab itulah kita perlu antaranya membantu orang supaya Allah Ta'ala bantu kita di akhirat nanti. Di antara pertolongan yang sangat-sangat digalakkan ialah pertama dalam hadis tadi lah, menolong meringankan penderitaan dan memberi nafas baharu kepada mana-mana orang mukmin yang menanggung sesuatu kesusahan yang menyesakkannya dari soal-soal hidup dalam alam dunia ini. Antara perkara yang sangat perlu dibantu, sangat perlu dibantu. Pertama, tolong meringankan penderitaan dan membantu orang untuk membina kehidupan baru. Bantu siapa? Kepada mana-mana orang mukmin yang menanggung sesuatu kesusahan yang menyesakkannya dari soal-soal hidup dalam alam dunia dan akhirat. Nabi SAW sebut dalam hadis orang mukmin. Tapi tidak salah pun kita bantu orang yang tidak mukmin.
selagi mana dia tidak memusuhi Islam. Selagi mana dia tidak memusuhi Islam, maka kita boleh bantu dia. Maknanya jenis orang bukan Islam yang menghormati agama Islam, tidak menentang Islam, dan dia duduk dalam kerajaan di bawah pemerintahan Islam pun dengan menghormati agama Islam sebagai agama rasmi dan sebagainya. Baik. Sebenarnya pertolongan itu tidak terhad kepada orang-orang mukmin sahaja, bahkan umum kepada tiap-tiap seorang manusia yang tidak memusuhi Islam, dan juga kepada tiap-tiap haiwan yang lain dari binatang-binatang yang dibenarkan atau yang lain daripada binatang yang disuruh oleh agama membunuhnya. Maknanya binatang pun kita bantu, manusia seluruhnya bantu, kecuali yang menentang Islam, yang memusuhi Islam, yang benci kepada Islam, yang sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan umat Islam, menjatuhkan Islam, seperti Yahudi, ataupun kelompok-kelompok yang sealiran dengan Yahudi yang benci kepada Islam. Tak boleh bantu, tak boleh bantu dia. Yang benci pada Islam kita tak boleh bantu. Yang tidak benci kepada Islam bahkan menghormati agama Islam, kita boleh bantu dia dalam keadaan susah, dan susah, ataupun dalam keadaan apa-apa sekalipun, maka kita boleh bantu dia. Baik. Selain daripada itu, haiwan kita bantu. Ada orang tolong kucing, boleh. Kalau dia mampu, sekiranya dia mampu, bagi binatang makan sebagainya. Banyak kisah-kisah kaitan dengan kasih kepada binatang-binatang ternakan dan sebagainya. Baik. Kedua, antara perkara yang sangat digalakkan untuk memberi pertolongan, menolong memberi kemudahan kepada sesiapa jua yang mengalami kepayahan yang dituntut oleh Islam menolongnya. Kita bantu. Orang sakit perlu kepada bantuan, dia nak ikhtiar tak ada duit, kita bantu. Orang yang susah melarat hidup dia, kita bantu. Dia perlu pada apa, pada rumah, sekiranya kita mampu, bantu. Perlu kepada perubatan, bantu. Jadi bantu orang. Misalnya orang yang menanggung hutang. Jadi yang kedua, menolong memberi kemudahan, memudahkan dia. Misalnya orang yang menanggung hutang, sedang ia tidak dapat membayar hutang tersebut pada masa yang ditetapkan. Bukan dia tak nak bayar, tapi dia tidak mampu nak bayar. Memang dia tak mampu nak bayar lah. Tak mampu nak bayar. Maka orang yang demikian keadaannya dikehendaki menolongnya dengan jalan pertama, sama ada dibebaskan dari semua hutang. Bebaskan dia. Dia berhutang dengan kita RM1,000, kita kata, dengan tempoh sekian-sekian sampai hari dia tak mampu lagi nak bayar. Maka kita kata antara yang terbaik, tak apalah, halal lah, tak apa. Ini pertolongan yang disebut oleh Nabi SAW, bantu orang. Banyak-banyaklah, sikit-sikit. Ataupun dari sebahagian hutang yang ditanggungnya, bayar separuh sudahlah. Dah tak mampu, ada berapa? Ada 300 je. Hutang berapa? 1,000. Tak apalah, mari 300 kira habis lah. Kira habis. Boleh buat begitu, menyahut seruan Nabi SAW, seruan agama. Kalau boleh buat, alhamdulillah, kalau sekian boleh buat. Ataupun diberi tempoh yang lain untuk memudahkan ia membayarnya. Bagi tempoh. Maknanya 3. Satu, yang paling baik, bebaskan dia daripada hutang. Yang kedua, ambil separuh. Suku kau tak kisahlah, potonglah sikit. Yang baki itu sumbangan. Yang ketiga, bagi tempoh baru. Bagi tempoh baru. Lepas tu kita niatlah, kalau dia meninggal kita halal lah, gitu. Jadi ini juga adalah pertolongan. Pertolongan.
atau seseorang Islam yang sedang mengalami susah payah dalam sesuatu masalah agama, maka dikehendaki menolongnya dengan satu fatwa yang melepaskannya dari kesusahannya itu, sekalipun fatwa itu tidak berdasarkan mazhab yang biasa diamalkan. Kita negara Islam Malaysia ni, kita ada mufti. Boleh rujuk kepada mufti. Boleh rujuk kepada mufti dalam hal-hal yang besar lah. Dalam hal-hal yang biasa ni mungkin boleh rujuk dengan imam, dengan ustaz ataupun dengan orang yang berpengetahuan. Dan apabila diberitahu, maka itu juga adalah pertolongan. Pertolongan. Duduk di kampung, ada masalah rumah tangga, cari tu imam. Minta selesaikan masalah anak ni, masalah rumah tangga ni, maka imam pun bantu dia. Itu juga adalah bantuan, bagi pandangan, bagi fatwa, bagi pandangan dan sebagainya, nasihat. Itu juga adalah dalam bentuk bantuan juga. Bahkan dalam disebut sekalipun fatwa itu tidak berdasarkan mazhab yang biasa diamalkan. Kita di Malaysia ni biasa beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi kita bayar zakat fitrah dengan menggunakan mazhab Hanafi. Kerana sebab-sebab tertentu. Nak selesaikan masalah, kalau bayar dengan beras, menyebabkan lambakan beras itu banyak, boleh jadi rosak. Boleh jadi rosak beras dan sebagainya. Maka dalam mazhab Hanafi boleh digantikan dengan nilai beras. Dengan nilai, iaitu bayar dengan duit. Bayar dengan duit. Maka hari ini, sampailah kepada hari ini, setiap tahun kita bayar zakat fitrah dengan menggunakan mazhab Hanafi. Walaupun kita beramal dengan secara majoritinya kita beramal dengan mazhab Syafi'i urufnya. Ini semua adalah bantuan. Kalau mufti yang mengeluarkan fatwa, majlis muzakarah kebangsaan, semua itu adalah bantuan. Mereka ni terlibat dengan misi bantuan. Kita kata misi bantuan bagi menyelesaikan masalah agama dalam negara, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam taman dan sebagainya. Baik, seterusnya yang ketiga, bantuan yang sangat digalakkan untuk diberikan, menolong menutup kesalahan atau keaiban orang lain. Ini pun bentuk bantuan juga. Bantu orang susah, yang pertama tadi. Bantu memudahkan urusan orang bagi orang yang menghadapi kesusahan. Yang ketiga, menutup kesalahan ataupun aib seseorang. Ini juga adalah perbuatan bantuan, tolong orang. Kita tahu orang ni buat kesalahan, kita tak boleh nak hebohkan. Orang ni buat kasih kesalahan, pergi kedai kopi, bagi tahu pada orang lain pula. Itu perbuatan yang haram. Kedai kopi ke, kat mana ke, itu perbuatan yang haram. Kita disuruh untuk menutup kesalahan orang. Dan juga perkara yang memalukan, keaiban orang. Keaiban orang kena tutup, kena bantu dia. Kerana ia adalah bantuan, menolong, tolong juga tu. Menurut beberapa buah hadis, bahawa sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya, nescaya Allah akan mendedahkan keaibannya sekalipun di rumahnya sendiri. Ini balasan bagi orang yang suka mendedahkan aib orang, mendedahkan kesalahan orang. Maka Nabi SAW sebut dalam mafhum hadis, Nabi SAW sebut Allah akan mendedahkan aibnya. Allah tak jaga aib dia. Sebab kaedahnya kita tolong orang, Allah tolong kita. Kita segera untuk pergi kepada Allah, Allah akan segera datang kepada kita. Dalam hadis,
Allah segera. Maknanya lagi cepat. Kalau kita berlari, lagi cepat Allah Ta'ala bagi pertolongan pada kita. Maka di sebaliknya, kalau kita tak tolong orang, buka aib orang, dedahkan kesalahan orang tanpa sebab, dedahkan tanpa sebab dan sebagainya, maka perbuatan itu haram, dan antara balasannya Allah akan dedahkan aib orang yang berakhlak tidak baik itu, sekalipun dalam rumahnya. Baik, Sayyidiyah disebut manusia itu dua jenis. Perlu kita ketahui, manusia ni ada dua jenis, kata pengarang kitab rahimahullah. Yang pertama, orang yang tidak terkenal. Ini dalam bab kita jaga aib orang ni. Bab kita jaga aib orang, kita jaga kesalahan orang ini, merujuk kepada keadaan orang tu. Merujuk kepada keadaan orang. Yang pertama, orang yang tidak terkenal. Yang kedua, orang yang terkenal. Ini keadaan manusia. Kita di dunia ni ada orang yang terkenal. Kita ni duduk di taman, duduk di kampung, orang tak kenal sangat. Yang ni mesti wajib bantu untuk tutup kesalahan dan aib dia. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang terkenal. Ini kaedah dia dalam Islam. Baik, yang pertama, orang yang tidak terkenal melakukan sesuatu maksiat. Orang yang tidak terkenal melakukan sesuatu maksiat. Maka orang yang demikian, makna orang yang tidak terkenal itu, kalaulah ia terlanjur melakukan sesuatu perkara yang buruk, maka dialah orang yang dikehendaki diberi pertolongan menutup keburukan atau keaiban yang dilakukannya. Kita kena tutup. Dia bukan ada pengaruh pun, dia bukan pegang jawatan apa-apa yang besar pun, tak ada apa dia. Dia orang biasa, orang pun tak kenal dia. Kalau kenal pun di kalangan kita aja. Tiba-tiba kita ni tahu dia buat kesalahan, maka tanggungjawab kita yang tahu ni haram mendedahkan kesalahan dia, haram mendedahkan aib dia, menyebabkan orang benci kepada dia dengan sebab orang dedahkan aib, menyebabkan orang tak nak berkawan dengan dia dengan sebab orang dedahkan aib dia, menyebabkan orang pandang sinis kepada dia dengan sebab orang buka aib dia. Sedangkan kita semua ni mempunyai aib masing-masing. Masing-masing ada buat salah, masing-masing ada perkara yang memalukan. Allah tutup saja. Kalau Allah buka, nak pijak bumi pun malu. Sebenarnya begitu hakikat. Hakikat kita manusia ni, kalaulah Allah Ta'ala buka aib kita kepada semua manusia, tak boleh tutup aib ni. Aib ni akan dibuka, maka nak pijak bumi pun malu. Sebab itulah Nabi SAW mengharamkan, Islam mengharamkan, Allah mengharamkan buka aib orang. Terutama sekali orang yang tidak terkenal, orang yang biasa. Jenis orang yang pertama iaitu orang yang tidak terkenal. Jadi kata pengarang kitab, orang sebegini dikehendaki diberi pertolongan menutup keburukan dan keaiban yang dilakukannya, dan tidak harus dedahkan atau diperkatakan keaiban dia. Tak boleh. Kerana perbuatan yang demikian adalah perbuatan mengumpat yang nyata haramnya. Kerana dia ni bukan orang terkenal, orang biasa. Kalau kenal pun di kalangan kita, di kalangan keluarga, begitu saja. Golongan yang kedua, orang yang terkenal. Orang yang terkenal berperangai buruk dan selalu melakukan maksiat, yang tidak menghiraukan apa yang dilakukannya dan tidak pula mengambil endah kepada apa yang dikatakan kepadanya. Dia buat maksiat, suka buat maksiat. Dia ni orang terkenal, orang yang famous, orang kenal, seluruh negara kenal dia, seluruh negeri kenal dia. Kita kata di peringkat negeri, di peringkat negara, orang kenal dia ni.
Dia ni suka melakukan maksiat, melakukan perkara yang buruk, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, dia tidak hirau apa yang dia buat. Dia tak hirau apa yang dia buat, dan dia tak ambil kisah pun apa orang nak kata kepada dia. Dia tak ambil kisah pun. Orang nak kata apa dekat dia, nak kata gajah, rimau pun tak apa. Dia ni orang terkenal. Maka orang yang demikian keadaannya tertuntut dibongkar kesalahannya sampai ia menerima hukuman. Ni dalam Islam. Orang yang macam ni kena bongkarkan kesalahan dia, dedahkan kesalahan dia, kerana dia ada pengaruh, dia ada pengikut, dia ada jawatan, dia pegang sesuatu amanah dalam negara, dalam negeri dan sebagainya. Bila dia buat benda-benda yang tak baik, orang nasihat dia tak dengar, dia pun buat tak tahu orang nasihat, orang kata apa pun dia buat pekak badak saja. Maka orang macam ni perlu dedahkan, dituntut untuk dibongkarkan kesalahannya sampai dia menerima hukuman. Ini dalam Islam. Dalam Islam adil. Orang yang tak terkenal tak apa, bahkan haram dedahkan kesalahan dia. Bahkan kita ini perlu nasihat dia. Kalau kita tahu, bincang dengan dia, nasihat elok-elok dengan baik. Cari orang yang boleh dia dengar nasihat. Kalau kita tak mampu, maknanya supaya dia berubah. Ajak dia selalu minum air sekali dengan dia. Jangan pinggirkan dia. Jangan pandang sini pada dia. Kita yang tahu ni kena ada peranan. Ni orang tak terkenal. Orang yang terkenal, dia buat maksiat, nasihat pun tak dengar, kata apa pun tak kata, tak kisah dia. Maka orang-orang macam ni dia terkena pengaruh besar, boleh memberi mudarat yang lebih besar lagi kepada perkara yang dia pegang. Maka perlu dibongkarkan kesalahan dia sehingga dia menerima hukuman. Bila dia terima hukuman, selesai. Selesai. Pertolongan menutup kesalahan dan keaiban seseorang Islam itu adalah dengan beberapa syarat. Ini tolong tutup kesalahan dan keaiban seorang Islam itu ada syarat dia. Pertama, kesalahan yang dilakukan itu berhubung dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, kita boleh bagi pertolongan kepada dia untuk kita tutup kesalahan dan keaiban dia di kalangan orang Islam ni. Pertama, kesalahan yang dilakukan itu berhubung dengan hak Allah. Dia tak semayang ke, tak bayar zakat, kita tahu. Maka tak boleh kita dedahkan kepada orang lain. Tak boleh. Tu penguat kuasa, kalau hari Jumaat tu ada yang pergi, itu penguat kuasa, dia ada autoriti. Kita dalam masyarakat ni, dari sudut hukum, tidak boleh kita dedahkan pergi kedai kopi, kedai mamak sembah, orang tu tak semayang, orang ni tak semayang, orang tu tak bayar zakat, orang ni tak bayar zakat, mengumpat. Kita pergi masjid, lepas masjid balik duduk kedai kopi, duduk sembah pasal apa? Pasal orang tak semayang. Nama-nama sekian, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Ni benda-benda haram ni. Benda haram. Yang kedua, kesalahan itu dilakukan pada masa yang lalu. Benda-benda yang dah lepas lama dah. Benda dah lepas lama dah. Nak cerita lagi kepada orang, maka itu diharamkan. Bahkan sekiranya seseorang itu yang telah melakukan kesalahan yang dulu, dia tak boleh membanggakan diri. Saya dulu hebat, saya dulu gaduh, saya dulu bunuh orang, saya dulu mencuri paling hebat. Bangga dengan kesalahan dulu. Itu juga adalah perbuatan haram. Juga perbuatan haram mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kesalahan orang lain yang lampau. Orang tu dah bertaubat pada Allah dah. Orang tu boleh jadi imam dah. Baca Quran
Dengan lancar dah. Tapi orang lain melakukan perbuatan yang salah, masih lagi mendedahkan kesalahan dia. Itu perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Seterusnya, yang ketiga, syarat yang ketiga, kesalahan itu dilakukan oleh orang yang tidak terkenal berperangai buruk dan selalu melakukan maksiat. Orang yang tidak terkenal. Syarat yang ketiga sebagaimana jenis orang yang kedua tadi, iaitu orang yang terkenal. Jadi orang yang tidak terkenal, kita kena jaga aib dia. Orang yang terkenal, bukan kita tak jaga aib, tapi kita kena jaga mudarat yang lebih besar lagi supaya tidak berlaku. Supaya tidak berlaku mudarat yang lebih besar, kerana dia terkenal, dia ada pengaruh, dia ada jawatan, dia pegang amanah dan sebagainya. Yang keempat, orang itu tidak menjadi saksi atau rawi hadis atau pemegang amanah dan lain-lainnya. Yang keempat, syarat kita boleh tolong orang menutup kesalahan dan keaiban orang itu. Syarat yang keempat, orang itu bukan menjadi saksi, bukan perawi hadis, bukan pemegang amanah dan lain-lain dari orang-orang yang semestinya bersifat adil dan amanah. Kenapa? Kerana sebenarnya orang yang menjadi saksi mesti adil dan amanah. Orang yang menjadi rawi hadis mesti adil dan amanah. Orang yang memegang sesuatu jawatan-jawatan besar mesti adil dan amanah. Orang yang terkenal mesti adil dan amanah. Mesti bertanggungjawab. Tiba-tiba dia tidak melakukan kebaikan, bahkan melakukan maksiat, sedang jawatan ada pada dia, jawatan-jawatan penting ada pada dia, dan dia tidak insaf dengan perbuatan dia, maka dibolehkan untuk kita bongkar kesalahan dia. Baik, kesimpulannya, orang yang memberikan pertolongan yang tersebut tetap beroleh pertolongan Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan kebaikan, iaitu suka menolong sesama manusia dan menggembirakan sesama manusia. InsyaAllah kita akan sambung pada perkara yang ke-30, iaitu orang yang tidak lancang berbicara, maknanya menjaga lidah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.